Jadi kita pergi kepada petua-petua kecantikan. Baik. Satu ketika Ustazah bersyukur sangat berkenalan dengan seorang pakar sakit puan. Tak perlu sebut nama lah, ya. Jumpa dia, dia kata, Ustazah, minta maaf, boleh tak doktor nak tanya, macam mana Ustazah jaga apa benda Ustazah makan, ya, pemakanan macam mana. Jadi saya kata, kenapa tanya macam itu doktor? Dia kata bukan apa, dia ni nak bagi pandangan, ya, bagi pandangan. Dia kerja lama juga dekat Saudi, dekat negara Arab. Jadi dia kata dia sangat obses lah, betul ya? Obses ke obes? Obses. Ya. Dia sangat obses sangat dengan benda yang nak masuk dalam mulut kita. Sebab dia dah pengaruh dengan wanita Madinah. Wanita Madinah, dia kata, dia pernah jumpa satu wanita yang bersalin dalam bentuk operation ni, melahirkan ni, operate, sampai 9 ke 11 orang. Semua operate. Kalau kita muslimat, 11 kali operate lumat, ya, takut berlubang terus perut tu, ya, tak dapat nak jahit lagi dah. Kalau doktor kata, tengok keadaan. Kalau okey boleh 4, tak okey 3, okey lagi 5. Tu paling jauh boleh pergi. Tapi wanita Madinah ni selamba 9, 10, operate belaka. Dia kata, mereka ini faktor pemakanan sunnah membantu pemulihan diri mereka dengan sangat cepat. Sangat cepat. Doktor tu siap singkap-singkap lagi dia punya tangan ni, lengan dia ni. Ustazah tengok, Ustazah ni dia suruh tengok, ya. Saya tengoklah, betul. Kulit dia lembap. Ya, lembap. Saya tak pakai lotion apa, Ustazah, tak sempat. Saya doktor. Doktor ni sangat sibuk, ya muslimat. Saya tak sempat, tapi alhamdulillah keyakinan saya terhadap pemakanan sunnah. Saya yakin. Saya makan dapat pahala. Makan dapat pahala banyak. Makan makanan sunnah, pahala ikut Nabi. Dan pasti ada khasiat. Maka doktor ni pun bagilah petua pada Ustazah. Ustazah pun naik malu muslimat sebab dulu dah belajar dan dulu dah amal masa dekat Jordan. Ya? Tapi bila balik ni leka-leka, sedap lagi makan tom yum, ya? Makan sambal, paperit, leka-leka teringat makanan sunnah dah. Jadi diingatkan balik, maka di antara yang doktor ni ajar dan Ustazah pun dah cuba amalkan kepada anak-anak juga, kepada seisi rumah lah, ya. Kalau kat dapur tu banyaklah botol-botol-botolnya. Cara dia begini. Ni yang suspend ni, ya. Nombor 1 sekali, bangun tidur itu minum air suam. Ya, benda ini memang betul terbukti, dibuktikan dari segi perubatan juga. Ni adik-adik muda-muda ni untuk kecerdasan akal juga, ya. Biar ingat, belajar tak lupa, ingat. Masuk terus simpan dalam memori. Bangun air suam, ya, sebab ada banyak, kan masa kita tidur, macam-macam proses berlaku dalam tubuh badan kita. So air tu seolah-olah sentuhan paling akhir masa malam tadi untuk buang semua yang tidak baik. Dengan air mempercepatkan. Sebab kadang-kadang tidur sekejap. Ya, macam malam tadi saya tidur lebih kurang pukul 2. Lambat tidur. Jadi tidur kita sekejap. Kadang-kadang dia tak sempat nak buang semua yang tak elok dalam badan. Minum air banyak sikit. Kalau ikut doktor tu, 1 botol ni campur lagi 1/4. Maknanya 1 botol suku. Minum sikit-sikit, baca bismillah. Ya, Ustazah pun tekan juga kepada muslimat, apa air pun kita minum, baca doa, minum air zam-zam tu. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa shifa min kulli da. Baca doa tu. Ya. Apa-apa air pun minum. Lepas tu bila dah minum air tadi tu, kita pun ambil 1 sudu lah, zasyurkan 1 sudu minyak zaitun. Sebab kita memang tak beramal makan minyak zaitun macam orang Arab. Orang Arab makan apa pun
dengan minyak zaitun, ya. Jadi kita ni sebab tak beramal minyak zaitun, makannya dah siap-siap terus sesudu, ya, minum sesudu. Sudu besar ke sudu kecil, tengok saiz badan. Macam ustazah ni kena besar plus lah, ya. Kalau orang tu kecil macam adik-adik ni, sikit je lah, ya, ambil satu sudu kecil minyak zaitun. Kemudian pati delima. Carilah mana-mana pati delima, tak kisah je siapa punya pun. Pati delima minum 2 sudu besar. Lebih pun tak apa yang ni, bagus. Delima ni buah eksklusif muslimat daripada zaman dulu lagi, ya, Allah ciptakan. Ini buah-buah daripada syurga. Lepas ambil buah dari pati delima, kita pun ambil air suam, masukkan madu 1 sudu, masukkan 1 sudu kecil sangat minyak habatus sauda, ni nak campur ni dalam air. Kemudian masukkan minyak kelapa dara. Ni menung muslimat, manalah nak cik kelapa dara ni. Kelapa pun tak nampak KL ni, apatah lagi yang daranya, ya. Lepas tu masukkan beberapa helai za'faran. Simak tahu tak za'faran tu apa dia? Payah juga nak cakap, tak bawa pula contoh dia. Dia macam helaian-helaian tu kan. Kalau serbuk dia orang buat macam nasi-nasi. Dia masuk. Tapi yang serbuk ni tak pakai. Yang serbuk ni tak nak kak. Kita nak yang dia punya original tu. Makin mahal makin baik. Dia ada kualiti juga. Ambil beberapa helai. Ini untuk ingatan jangan mudah lupa. Ini belajar hari ni, esok dah lupa dah. Ya, orang tanya semalam belajar apa, entahlah. Siapa ustazah ni, tak ingat ustazah mana dia, teruknya pelupa, ya. Makan za'faran tu, masukkan dalam tu kacau. Dia akan jadikan air tu kuning sikit, tapi tak nampak kuning sebab dah ada madu dah. Jadi hitam air tu. Kacau, baca selawat lah, banyak mana pun, minum. Lepas minum tu muslimat, biarkan perut kita berehat dulu 2 jam lebih kurang. 1.5 jam ke. Sebab tu kena buat pagi-pagi. Lepas tu baru makan. Makanlah makanan apa pun tak apalah. Yang halal, yang tayyibah. Kalau makanan tu berat, eloklah kita minum. Selepas makanan-makanan berat tu, kita minum khal. Apa ni? Cuka tamar. Khal. Ada yang jual. Kat Mekah pun banyak. Ambil sikit je sebab ni asid sangat pedih rasa. Ambil sikit je, minum, insya-Allah yang tak baik yang kita makan tadi sebelum tu, dia akan keluar jadi bahan buangan. Dia kata, ustazah saya tak makan jajan-jajan ni. Ya, cekedis apa tu, twisties lah apa tak, dia kata. Dia pun keluarkan daripada meja dia tu tisu-tisu yang dah berlapik-lapik lah. Dia kata, tengok ni ustazah, saya makan apa tu? Kulit kayu manis. Kulit kayu hitam ke kulit kayu manis? Kulit kayu manis. Kulit kayu manis. Saya kata, doktor makan ni ke? Inilah kacang saya. Saya pecah-pecahkan dia kecil-kecil. Bila saya rasa macam pening ke kan, letih, saya terus gigit-gigit kumam-kumam dia. Kulit kayu manis terus masuk dalam kita punya aliran darah. Ya. Ustazah rasa sedap pula rupanya. Dia macam pedas-pedas manis-manis. Sedap. Tapi dia kata, ustazah jangan beli yang kat Malaysia punya, tiruan. Sebab tu dia punya batang tu macam lain sikit kan. Dia kata yang pure punya tu ambil dekat Indonesia, kat Padang. Kalau ada orang balik kan, dia kata saya kirim dengan orang pergi Indonesia sampai 1 kilo kulit kayu manis. Makan. Dia kata memang, terutama kalau kita makan malam, kulit kayu manis tu ambil sikit gigit, kita akan dapat tidur yang berkualiti. Sebab dia ada unsur menenangkan, ya, dia punya bahan dalam tu. Bila kita makan tu, kita rasa nak tidur. Dapat tidur yang tenang, berkualiti. Subhanallah. Rupanya Allah menjadikan alam ini membantu kita untuk memperkuatkan diri, jaga kualiti hidup supaya boleh kita manfaatkan, ya, menjadi khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tak buat. Bila tak buat, kita mendahulukan makanan punah daripada makanan sunnah. Silap kita lah, ya. Jadi cuba amal muslimat. Dan sebagai mengakhiri bab petua-petua ni lah, ya, petua-petua ini,
Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Ustazah lah tu, ya, bukan Ustazah punya. Ustazah kerja kat situ. Telah mengeluarkan sampai 2 juta muslimat untuk buat satu research, kajian terhadap Kacip Fatimah. Kan orang perempuan Islam ni, Kacip Fatimah ni sangat dekat dengan kita kan. Disandarkan pun dengan nama Sayyidatina Fatimah. Kuatnya dia, semangat dia, ya. Jadi UTM buat kajian, dan memang Kacip Fatimah sangat baik. Tapi sebenarnya Kacip Fatimah ni payah untuk dijumpai. Bukan semudah tu kita beli Kacip Fatimah, itu betul-betul Kacip Fatimah. Sebab payah tu Kacip Fatimah tu nak dijumpai. Dan Kacip Fatimah ini, kalau untuk wanita, seolah-olah Allah ciptakan yang namanya tumbuhan Kacip Fatimah ni memang untuk keperluan wanita, dari segi nak menjaga kita punya kekuatan tubuh badan, kesegaran, melambatkan penuaan, angin-angin, sakit urat, ya, sakit tulang dan macam-macam lah, khususnya juga yang melibatkan sistem keperempuanan, peranakan tadi. UTM keluarkan 2 juta muslimat untuk hasilkan Kacip Fatimah. Tapi bila dah keluar Kacip Fatimah tu, sekarang ni masalahnya benda tu tak dimarketkan. Dia tak market. Ustazah je yang makan. UTM je yang makan, ya. Saya sampai jumpa dengan orang kat jabatan tu, kenapa tak marketkan betul-betul? Dia kata kita ni universiti, bukan nak fikir untung ke apa, ya, nak research. Tapi sayang muslimat, spend 2 juta tapi orang tak dapat ambil manfaatnya. Ya, jadi bila saya cakap macam tu, universiti kata, ustazah tolong marketkan pada muslimat. Ya, Kacip Fatimah dengan kandungan yang betul-betul asli, ustazah pernah makan setiap hari sebiji, jadi incredible heart. Langsung saya jumpa balik, ni kenapa ni? Ya, saya makan tiap-tiap hari, jadi lain pula rasanya kan, ya. Tak mau tidur, ya, jadi kuat, ya kan, ya, bertenaga. Semua jadi nampak salah nak buat kerja dia. Dia kata ustazah salah makan, terlebih dos. Dia ustazah makan dia, kalau kita rasa macam kita ni mungkin sehat, so kita makan yang banyak sangat. Selang-selang ustazah, selang sehari. Kalau kita rasa kita boleh maintain segar, kuat, tak sakit urat, tak kena angin, 3 hari makan sebiji. Maknanya kita tengok keadaan diri kita, tapi suplemen Kacip Fatimah tu sentiasa dekat dengan kita, makan bila perlu. Atau kebiasaan dia selang sehari, jadi dah makan, alhamdulillah. Ya, jadi bila dah cakap macam ni, maknanya membawa Kacip Fatimah tu. Ya, betul-betul nak menolong, ya, jabatan chemical engineering yang keluarkan. Ya, keluarkan produk tersebut. Muslimat boleh jumpa dengan dia punya pembantu lah yang bawa bahan tu. Tapi tak banyak orang yang dah pernah ambil ustazah bagi tu tanya ada tak? Tak ada, bahan tak ada, tak cukup nak keluarkan, tunggu bulan depan. Sangat eksklusif lah pengeluaran dia, terhad sangat. Sebab nak cari yang asli, yang tak ada campuran-campuran yang bukan-bukan ni. Ya, dekat belakang Kacip Fatimah untuk wanita, insya-Allah. Boleh, mana ya orang ni? Pembantu dia mana ya? Ke berjalan ni, sebab dia terlampau kuat makan Kacip Fatimah. Ada nama dia, mana ni? Boleh angkat tangan tak? Tak nampak lawannya. Yang tu angkat tangan. Cuba angkat tangan. Cik Ain nama dia, ya. Tapi boleh berurusan dekat luar masjid lah, ya. Dia bukan dekat luar masjid ni. Boleh ambil, ya. Tahan sampai 2-3 bulan tu muslimat. Sebab tengok keadaan kita. Ya, itulah sebahagian daripada petua. Resepi yang sangat sekadarnya lah daripada ustazah. Kalau tanya dengan makcik-makcik yang dah lagi veteran, lagi banyak petua. Lagi banyak resepi. Muslimat ni kena buat lain pula, panggil barisan orang veteran pula, kongsi rahsia dia. Jadi aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.